Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 31 Januari bersama saya Fidaus Rashid Idris. Sokongan masyarakat Cina terhadap gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 yang lepas amat dihargai. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, melihat sokongan besar itu, beliau zahirkan menerusi lantikan seorang lagi timbalan Ketua Menteri daripada kaum Cina bagi membantu membangunkan komuniti tersebut. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan sokongan tersebut turut menuntut beliau dan barisan kabinet untuk bekerja lebih keras bagi memastikan manifesto untuk menjadi sebuah negeri maju menjelang 2030 menjadi kenyataan. We have tried because we have shown the people that the GPS is capable of forming a credible government with sound social and economic development policies. Please be rest assured that my administration will do our level best to fulfill to our people what we have promised to them in the manifesto and stay on track to become a developed state by 2030 as strategized in the post-COVID-19 development strategy 2030 or PCDS 2030 with a 6 to 8% growth until 2030. Berucap dalam perutusan khas bersebenar sambutan Tahun Baru Cina di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah kemenangan tersebut turut menuntut kerja keras daripada penjawat awam bagi memastikan setiap projek rakyat yang tertangguh dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Beliau menjelaskan dengan situasi pandemik yang semakin pulih ketika ini, tiada sebab projek-projek rakyat lambat untuk disiapkan. Menyentuh mengenai pembangunan Bukit Asik di Sibu, beliau komited membangunkan bandar tersebut sebagai sebuah pekan yang menjana ekonomi perniagaan. Komitmen serupa katanya boleh dilihat di kawasan Batu Kawah, Kuching sejak 2 tahun lepas dengan adanya kekuatan dan kehendak rakyat setempat untuk menjadikan kawasan terbabit membangun. Tahun Harimau bersempena sambutan Tahun Baru Cina 2022 diharap dapat menjadi tahun yang terbaik terutamanya dari segi ekonomi yang telah terjejas ekoran wabak COVID-19 melanda negara sejak 2 tahun lepas. Menteri Muda Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting bagaimanapun optimis keadaan itu dapat diatasi apabila melangkah ke Tahun Baru 2022 ini. Datuk Sebastian berkata 2 tahun kebelakangan ini merupakan tahun yang mencabar kerana negara berdepan dengan virus tersebut yang telah menjejaskan perniagaan, pendidikan selain menuntut ramai dalam kalangan rakyat bekerja dari rumah disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menghalang penularan wabak tersebut. Sungguh pun begitu, beliau berharap cabaran tersebut dapat dikawal dengan baik dan rakyat perlu sentiasa patuh kepada prosedur operasi standard SOP dalam mengekang penularan wabak itu. Beliau ditemui pemberita selepas rakaman Salam Tahun Baharu Cina 2022 oleh Perkhidmatan Cina Miri FM di Pusat Hikmat Masyarakat Piasau di Miri. Beliau juga yakin Sarawak akan bergerak ke hadapan di bawah pimpinan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sementara itu, beliau bagi pihak Parti Bersatu Sarawak SUPP menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pengundi yang telah memberi sokongan dan memberi peluang kepada parti itu berkhidmat untuk rakyat. Masih lagi mengenai sambutan Tahun Baru Cina. Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA terus bekerjasama dengan syarikat tempatan dalam memberi keceriaan kepada golongan yang memerlukan, terutamanya pada musim perayaan seperti Tahun Baru Cina yang akan disambut esok. Presiden NSJA Andy Jong Wan Jun berkata, pihaknya bekerjasama dengan syarikat Shen Lee Trading Miri Sdn Bhd mengenakan lawatan ke rumah penjagaan warga emas iaitu Miri Home for the Aged and Miri Methodist Children Home di Krokop bagi membantu penghuni di kedua-dua institusi berkenaan.
Andy Jong menjelaskan lawatan tersebut merupakan aktiviti bersempena sambutan Tahun Baharu Cina dengan harapan akan dapat memberi kegembiraan kepada penghuni di pusat tersebut selain menghulurkan sumbangan berupa keperluan asas seperti beras, limau mandarin, kuih dan juga angpau. Selain itu, katanya inisiatif itu juga diharap akan dapat meringankan beban perbelanjaan makanan dan minuman harian penghuni di pusat terbabit. Beliau ditemui media di Miri. Kawasan rukun tetangga KRT digesa untuk lebih agresif dalam menangani masalah sosial, terutamanya melibatkan penyalahgunaan dadah. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Ali Biju berkata masalah penyalahgunaan dadah bukan isu yang harus ditangani sendirian oleh agensi dan jabatan kerajaan. Sebaliknya, jelas Dato' Ali, badan bukan kerajaan NGO seperti Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK dan KRT perlu lebih aktif kerana mereka lebih memahami keadaan dan permasalahan di peringkat komuniti. Menurutnya lagi, selain membuat rondaan, KRT juga perlu menjadi mata dan telinga kepada pihak polis bagi menangani masalah sosial tersebut, termasuk mengambil inisiatif dengan mengadakan dialog atau program kesedaran pencegahan dadah di peringkat komuniti masing-masing. Dato' Ali menyuarakan kebimbangannya mengenai masalah sosial itu yang sudah menular ke kampung-kampung dan kawasan luar bandar. Malah ia telah menyebabkan banyak berlaku jenayah lain seperti kecurian dan jenayah kekerasan. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Taklimat Gerak Kerja Rukun Tetangga bahagian Betong di Saratog. Taklimat sehari itu anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dihadiri kira-kira 100 ahli KRT dari kawasan Saratog, Betong dan Kabung. Penduduk di Semunjan dinasihatkan untuk sentiasa memelihara serta memulihara alam sekitar di lokasi tarikan pelancongan di kawasan masing-masing, termasuk di kawasan Sungai Rian yang terkenal dalam penghalangan pengunjung. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini penting bagi memastikan pengunjung beriadah dengan selamat selain memberi keyakinan kepada orang luar untuk mengunjungi kawasan tarikan pelancong berkenaan. Datuk Seri Nancy berkata demikian kepada pemberita selepas program Mesra Alam Sungai Rian dan penyerahan tapak projek di Kampung Kepayang di Semunjan. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy berharap dengan adanya kemudahan asas pelancongan di Sungai Rian yang baharu, termasuk gerai makanan dan bilik persalinan, ia dapat menarik lebih ramai pengunjung luar ke lokasi berkenaan pada hujung minggu mahupun ketika musim cuti. Jelasnya lagi, ini sekaligus bakal merancakkan lagi sektor pelancongan serta aktiviti ekonomi penduduk tempatan. Sehubungan itu, beliau menasihati penduduk tempatan untuk merebut peluang berkenaan selain menyokong aktiviti pelancongan ke arah meningkatkan ekonomi di kawasan mereka. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sedang merangka pelan bagi mengubah lanskap terutamanya kawasan padungan yang mempunyai struktur bangunan lama namun sering menjadi tumpuan pelancong. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hon Seng berkata, ini kini di peringkat perolehan tender dan diharap dapat dilaksanakan sepenuhnya tahun ini. Come a later part. We already call for a tender to decorate the arch. You know, that is the what we call the signature identity of Padungan. And then after that, we will go along with all the trees decoration. Jelasnya kawasan Padungan merupakan tempat perniagaan yang dipelopori masyarakat Cina, akan dihias dengan tanglung yang memberikan cahaya sebagai tarikan utama pada waktu malam. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Tambahnya lagi, MBKS bukan hanya berperanan untuk melakukan penyelenggaraan di bawah kawasan seliaannya, malah juga akan membantu para peniaga untuk merancakkan semula perniagaan di kawasan sekitar. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM turut memberi peluang kepada penduduk di utara Sarawak iaitu di Lawas untuk menikmati harga barang keperluan harian pada harga yang lebih murah. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Henry Sum Agong,
PJKM yang julung kali diadakan di daerah itu dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Kepenggunaan KPDN-HEP mendapat sambutan yang menggalakkan, terutamanya menjelang sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Akibat keprihatinan pihak kerajaan untuk melihat kesusahan rakyat, maka itu sebab program seperti ini diadakan supaya memberi peluang khususnya dalam tempoh perayaan Tahun Baru Cina ini harga barangan keperluan dapat dikurangkan. Datuk Henry memberitahu demikian kepada media selepas menghadiri program Jualan Keluarga Malaysia di Taman Awam Lawas. Beliau menambah program sedemikian memberi impak yang positif kepada rakyat dalam mengurus perbelanjaan, terutama ketika wabak COVID-19 yang memberi kesan kepada pendapatan rakyat. Datuk Henry dalam pada itu turut menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Yang di-Pertua Negeri Allahyarham Tun Pehen Sri Abang Salahuddin Abang Bereng yang meninggal dunia pada Jumaat lalu. Sarawak merekodkan sebanyak 18 kes positif baru 19 malam, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 252,809 kes. Kesemua kes terbabit adalah dalam kategori 1 dan 2. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan harian COVID-19 berkata, kes tersebut dicatatkan di 8 buah daerah dengan Sibu mencatatkan sebanyak 7 kes, diikuti Kuching 5 kes. Manakala 6 bahagian lagi iaitu Baut, Semarahan, Kapit, Mukah, Beluru dan Sebau masing-masingnya mencatatkan 1 kes. Dalam pada itu 11 kompaun dikeluarkan iaitu di daerah Kuching. Kompaun itu melibatkan kegagalan mengimbas kod QR MySejahtera sebelum masuk premis. Sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 31 Januari. Dapatkan dos pengala anda dan layari portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih seluruh negara. Saya Firdaus Idris. Assalamualaikum dan salam hormat.